rabbuka. Dan tasydid tu kena jaga, kena betul-betul tekankan tasydid. Tasydid tu maksudnya sabdu lah. Kalau secara ringkasnya saya boleh terangkan, sabdu ni sebenarnya dia mewakili dua huruf, iaitu ra, ba, kaf. Jadi kat situ ba tu ada dua pada asalnya, tapi si tasydid digabungkan ba tu jadi dia tak tasydid. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey. Okey, pada ayat yang keempat. Laju sangat saya terang? Boleh. Okey, pada ayat yang keempat, iaitu pada walal akhirah. Ra kena tebal juga. Walal akhirah. Okey. Okey. Secara asasnya baris kalau saya bagi yang basic untuk baris, kalau baris atas fathah kena buka kha, kalau baris bawah senyum khi, i, bi, ti. Kalau baris depan kena moncong, dhamma, moncong. U, bu, khu, khi, khu, kena moncong. Kalau ni baris bawah, jadi kena senyum. Walal akhi. Kalau kita tak senyum tak jadi. Contoh, walal akhi, dia tak berapa nipis sangat, tak berapa bawah sangat. Tapi jangan terlalu senyum sangat. Dia sekadarnya lah. Dua harakat. Okey, hamzah ni walal akhi, hamzah dua harakat. Kita tengok kedudukan hamzah tu kat mana. Kalau hamzah tu betul-betul dia duduk kat atas alif, dia satu harakat. Kalau dia sebelum alif, dia dua harakat. Nak masuk rukun tajdid. Sebut sikit. Okey, pada khairu, kalau kita berhenti khair kat situ, kita boleh jadi kepada, ini bukan maklin, tapi cara bacaannya bersifat lin, lembut. Jangan terlalu macam keras sangatlah. Walal akhiratu khairul, jangan terlalu macam tu. Dia khairul sama macam maliki yaumiddin. Jangan terlalu tekan sangat, jangan terlalu keras. Okey, pada minal ula, itu mak asli khairul laka. Khairul laka idgham bila gunna, tanwin bertemu dengan lam. Okey. Saya bagi satu lagi. Kalau kita nak tahu sama ada itu idgham ataupun dia memasukkan ataupun tidak, tengok pada tanwin. Kalau tanwin 99, dia akan idgham. Kalau tanwin dia 69, yang tu baca je kena jelas. Tak ada dengung. Tu bagus tu. Tip tu yang kalau tanwin bagi dua depan tu 99, nombor 92 tu kan. Bermakna di situ kena dengung. Ada tanwin yang 69. Dia punya baris tu, baris depan tu. Kalau macam khairun ni kan, waw kecil, dua waw kecil kan. Lepas tu kalau kita tengok pula, kalau ada tanwin, tengok okey, tengok pada ayat yang ke-6. Tengok tanwin kat atas mim, dia tak selari kedudukan dia. Kedudukan dia tak selari atas sana sini. Kalau dia tak selari tu dengung. Kalau dia selari bagi dua atas tu dia tak sama, dia macam condong sikit. Dia tak betul-betul bagi dua atas. Dia tak selari. Nanti kita akan jumpalah akan datang yang selari. Okey, nak tengok contoh yang selari, tengok surah yang bawah dia tu. Ayat 5. Fa inna ma'al usri yusra. Yang tu. Itu yang contoh selari lah. Saya lompat sikit nak tunjuk contoh. Nampak slide PowerPoint ni. Boleh nampak? Ayat yang ke-6 surah Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa. Dia tidak selari. Kalau tanwin tu tidak selari menunjukkan dengung ataupun idgham, memasukkan. Kalau tanwin itu selari, contoh pada surah Asy-Syah, Alam Nashrah ayat yang ke-5. Cuba tengok ayat ke-5. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau kita sambung usri yusran, inna ma'al usri yusra. Kalau sambung, maknanya kat sini
dia punya tanwin tak selari, maknanya tak dengung, dia baca dengan izhar. Okey. Terus kita balik ayat yang kelima. Okey, pada huruf ta. Ta kalau baris bawah memang dia tak berapa tebal, tapi jangan sampai jadi kepada huruf ta. Wala saufa yu'tika rabb. Kebiasaannya orang akan macam dia akan seolah-olah tertukar pada ta. Dia sepatutnya wala saufa yu'ti ti. Tapi yang penting ti kena senyum tak? Ti fayu. Okey. Sebelum saya pergi jauh, satu lagi tips yang saya sendiri buat. Salah satu cara untuk kita pandai baca Al-Quran iaitu apabila kita dah dengar satu penerangan ataupun kita dah bertalaki dengan seseorang guru, kita praktikkan macam mana yang dia ajar. Maksudnya walaupun kita baca seorang-seorang, kita kena cuba praktikkan juga. Memang agak susah mula-mula kita nak praktikkan, tapi lama-lama dia jadi kebiasaan. Yang biasa yang kita buat yang salah tu akan hilang, yang kita akan kekal yang mana yang dah dibetulkan. Okey, seterusnya pada fatarqa. Okey, dekat sini kita nak baca berapa harakat? Okey, pada fatarqa kat situ kita kalau berhenti kita baca dengan 2 harakat. Kalau sambung kita baca 4 harakat. Fatar, okey, ra tu kena tebal. Rabbuka ra ni kena tebal dan fatarqa. Okey. Ra yang mati kalau sebelumnya berbaris fathah, berbaris atas, dia tak dapat tidak mesti kena tebal. Contoh fatarqa, dia tak boleh baca fatarqa, tu tak jadi. Dia kena baca tebal. Fatarqa. Kena tebal. Kena tengok mulut. Kena talaki lah. Tutup mulut. Tapi jangan terlalu sangat. Kalau nak bincangkan bab ra ni, bab ra dalam hukum tajwid dia khaskan dalam satu bab tajwid. Kalau nak bincangkan bab ra ni rasa memang makan masa juga. Jadi saya bagi sekali imbas je. Kalau bincang bab ra ni memang nak tak tidak kena tulis nota. Kalau tak memang tak ingat. Okey, ayat yang ke-6, alam yajidka yatima. Okey, pada qalqalah yajid, qalqalah sughra. Situ qalqalah sughra. Macam mana kita nak tahu qalqalah sughra? Apabila huruf qalqalah qaf ta ba jim dal dia bertanda sabdu lah, tanda sukun, dan dia berada di pertengahan ayat. Alam yajid. Okey, cara nak baca untuk qalqalah jangan alam yajid kayati, jangan sangkut. Sana istilah jangan saya ngaji sana tak guna istilah tu. Alam jangan terlalu keras. Contoh alam yajid kayati mau, jangan terlalu macam tu. Biar dia lepas dengan lembut je. Alam yajidka yati mau. Okey. Boleh untuk qalqalah. Okey, seterus pada yatima, pada ikhfa. Tanwin bertemu dengan fa, hukumnya ikhfa hakiki. Okey, yatiman fa'awa. Okey, kita tengok. Kalau yang mana ada Quran tajwid, dia akan tulis nota dah bawah ni. Ikhfa, dengung qadar dia 2 harakat. Okey, cara kita nak ikhfa pula. Cara nak ikhfa fa, jangan kena tengok. Kena tengok mulut saya. Alam yajidka yatiman fa. Manfa. Dia jangan manfa macam tak ni sangat. Dia macam kita dah standby, kita dah nak pergi dah dekat makhraj fa. Makhraj fa, gigi kaca sebelah atas bersentuh dengan bibir sebelah bawah. Okey, lagi sekali saya buat. Alam yajidka yatiman fa'awa. Fa'ah yatiman
dengung. Okey, dengung pula mesti naik ke khaysyum, ke rongga hidung. Kalau dia tak naik, tadi dia dengung. Contoh kalau tak naik contoh tak naik. Yajid alam yajidka yatiman manfa. Tak reti nak buat. Sebab namanya tak jadi. Jadi betul juga. Jadi salah tak boleh. Sebab saya ada dengar orang buat dia tak naik ke khaysyum. Contoh yang biasa orang buat, contoh kathiran wa nadhira. Kathiran rawa. Dia tak naik ke khaysyum. Rawa. Dia mesti rawa, mesti naik ke khaysyum. Dia dengung lah. Kawasan hidung kan. Okey, kat situ hukum dia ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki seperti mana yang kita maklum lah, ada 15. Kalau cara nak hafal dia dalam buku tajwid dia ada tulis formula. Satu je sadar fasid syadzin. Okey. Kata kena hafal, kena tengok. 14. Biasa saya hafal yang sikit. Alvin faham. Apa yang sikit yang tak masuk. Selebih itu dia. Apa yang sikit? Boleh juga tu. Okey. Seterusnya ayat yang ketujuh, saya nak sentuh pada dhalam fahada. Okey, kat sini hukum dia mad lazim kalimi muthaqqal. Okey, mad lazim kalimi muthaqqal. Dia ada dua, kalimi dengan harfi. Kalau kalimi macam ni lah, kalimah ni. Dia kalimah. Kalau harfi yang alif lam, yang tu harfi. Kenapa muthaqqal? Sebab dia berat lah. Maksud dia pun berat kan, muthaqqal. Okey, pada bacaan dia tak dapat lari, mesti 6 harakat. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Okey, satu lagi, kalau orang tanya macam mana nak kira kadar harakat tu, bergantung pada kadar kelajuan bacaan. Kalau kadar kelajuan bacaan dia laju, 6 harakat dia pun laju. Kalau bacaan dia sederhana, kadar harakat dia pun sederhana lah. Okey, contoh untuk wa wajadaka ta. Okey, pada ta pastikan makhraj macam yang saya terangkan tadi dululah. Okey, wa wajadaka tallan. Okey, macam kita nak sebut waladdallin, pasal dal, masa tu lidah kita terus pergi dekat makhraj lam. Dal lam. Okey, dah dal tu jangan terlalu lama, hanya sekadar menunjukkan kat situ ada tasydid. Contoh, wa wajadaka dallan fahada. Sekadar tu je, jangan terlalu lama. Contoh, wa wajadaka dallan fahada. Sama juga pada lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar, tu tak kena juga. Maaf, sebab ni saya dengar kat imam depan sudah lama dengar 3 bunyi. Wajadaka dallan, wajadaka lam, wajadaka lang. Ada anak tu. Kalau dengar imam depan kita follow kan. Ni wajadaka dallan, lan ada, lang ada, lam ada. Salah tu. Salah. Imam yang baca depan. Sebab yang ni kaedah dia sama macam yatimang fa. Kita nak ikhfa kan. Dia lang. Imam kan. Kita tak subhanallah, kalau silap tegur. Tak, dia lang tu kadang makmum ni kita dengar bunyi lang tu sebab ready untuk fa sebenarnya. Lang, bunyi lang sebab ada fa ni. Ada lang tu, lan ada lam tu. Lan. Kalau lan tu memang salah, tapi kalau macam kita dengar contoh, sebab dia kena ikhfa. Macam mana yang saya ajar ikhfa kepada yatimang fa'awa,
Sama juga pada wa wajadaka dhallan fahada. Sama juga kaedah dia sama macam yatiman fa'awa dengan dhallan fahada. Kadar dengung 2 harakat. Okey, ayat seterusnya. Macam tadi. Yang ni kita boleh baca dengan 4 harakat. Sebab kat sini bukan mad lazim kalimi mutaqal, kat sini mad muttasil, mad wajib muttasil. Nak share sikit lah, nak share boleh Ustaz? Yang macam kata yang 4 akad dengan 6 akad, ini yang macam yang Ustaz tu ajar, yang macam saya yang tak pandai ni, tak tahu macam muttasil apa semua tu, yang kita yang beginner lah, untuk beginner. Yang kalau yang dah expert tu okey lah, mungkin dah tahu hukum tu. Tapi untuk yang beginner, dia kata tengok huruf, bila panjang tu semua dalam macam yang tak warna kan, panjang tu tengok huruf seterusnya. Kalau ada hamzah, diikuti hamzah terus, itu memang 4 akad. Kalau tak ada huruf hamzah, 6 akad. Lepas tu saya pernah tanya lah yang ustaz tu, dia kata adakah seluruh akad? Dia kata yang tu seluruh akad. Kita boleh cuba tengok macam tu. Dia punya macam dia punya satu kaedah lah. Untuk yang beginner lah. Untuk nanti kalau bila dah expert, nanti kita boleh hafal yang hukum. Dia contoh contoh macam kalau ni qadha tadi kan, wa wajada qadha tu kan. Okey, selepas panjang, garis panjang tu memang semua garis panjang kan, tapi tak tahu sama ada 4 atau 6. Memang kita tak tahu kan. Kalau yang tahu hukum okey, yang tak tahu hukum tengok selepas tu ada huruf hamzah tak. Okey, tengok semua kalau kita tengok semua akan berlaku macam tu. Lepas tu kalau kita, yang tu, jadi kalau sekarang ni ada hamzah tak ada kan, itu 6 akad. Lepas tu kalau yang tadi tu ada, selepas tu ada huruf hamzah kan, itu memang 4. Kita boleh tengok selepas tu huruf ayat yang 10 kan, ayat 10 wa ammasa, panjang ke kan. Okey, tengok selepas tu kalau ada hamzah, okey 4 akad. Itu dia punya ni lah, dia punya kaedah lah untuk yang beginner lah, macam saya lah, beginner. Itu kaedah yang bagus untuk kita, untuk beginner kan. Beginner. Maknanya selepas tanda panjang tu, kalau tak ada hamzah, 6 je. Sebab nak mudah. Nak mudah kan. Kalau ada selepas tanda panjang tu ada tanda hamzah, 4. Sebab kalau kita nak tahu ni satu kalimah ke, 2 kalimah ke, susah sikit. Sebab salah satunya kita kena tahu juga bahasa Arab. Ataupun kalau yang tak tahu bahasa Arab pun dia boleh nampak lah yang tu sama ada 1 kalimah ataupun 2 kalimah. Okey, pada yang ila ni, ayat yang ke-8, yang ni mad muttasil. Muttasil iaitu mad dengan hamzah, dia duduk sekali dalam 1 kalimah. Okey. Pada mim syaddah, tanda dengung 2 harakat. Okey. Pada fala taqhar, qalqala pada qaf. Okey. Untuk kaedah qalqala pada qaf, kena tebas, maksudnya kena qaf belah dalam kan. Dia takkan jadi contoh fa ammal yatima fala taqhar. Macam mana? Taqhar. Taqhar. Dia tak edit macam tu. Dia mesti fa ammal yatima fala taqhar. Taqhar. Dia taqa macam tu. Taqhar. Okey, ra kat situ kena tebal. Taqhar. Okey, yang ni sama je. Wa ammasa, wa amma ni 2 harakat. Yang ni wajib guna Ustaz. Wa amma wajib guna. Okey, sad sama juga hukum dia macam ila, mad muttasil. Okey, tak ada masalah. Okey, yang hujung sekali ayat yang ke-11. Hujung sekali fahaddith. Okey, seperti biasa ha tu kena jaga, jangan sampai samakan ha maftuhah dengan ha yang bulat tu. Okey, pada fahaddith. Tak. Jangan tukar kepada sin. Jangan fahaddis. Tu salah. Okey. Yang betul fahaddith. Fahaddith. Okey. Hujung lidah duduk di antara 2 gigi kacil sebelah depan. Hujung lidah sikit je, duduk antara 2 gigi kacil. Okey, saya baca daripada awal Sini saya baca daripada awal, lepas tu ikut ramai-ramai. Boleh tak?
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wadduha. Wal-laili idza saja. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Okey, saya lupa nak sentuh daripada fa'aghna. Okey, pada fa'aghna kena betulkan secara sebutan dia, kena fa'aghna. Sama juga ghairil maghdu. Fa'aghna. Dia tak jadi kalau fa'aghna ghairil maghdu. Tu tak kena maghdu je. Ghairil maghdu. Fa'aghna. Dia macam ke depan sikit. Fa'aghna. Okey, lagi sekali. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Wajib lughah mim yang satu tu mesti dua harakat. Dan masih sempurnakan dua harakat. Wa amma, dan kena bibir betul kena rapat. Masa wa khasyum dengung ke hidung. Bini tu ada kena bini sama ada saya dah bentuk tu. Wa amma bi Bini. Lagi nak bini. Dia ain, makhraj ain ni nak kena betulkan juga. Nanti makhraj huruf ain kita akan betulkan lah perjumpaan yang akan datang. So makhraj ain nak kena test seorang. Macam-macam bunyi nanti.